Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Vocational Teacher. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat tutorial kaedah geometri atau lukisan geometri untuk bentuk elips. Bentuk elips adalah seperti ini. Seperti bulat tetapi dia membujur. Seolah-olah seperti bola rugby. Okey, dari segi istilahnya, elips ialah rajah satah yang dilingkungi oleh garisan melengkung. Melengkung yang dinamakan lilitan elips. Okey, terbentuk daripada dua paksi, iaitu paksi major yang melintang dan yang menegak paksi minor. Di antara paksi minor dan paksi major ni bersilang pada tengah-tengah pada satu pusat, yang mana paksi minor dan paksi major bersudut 90 darjah. Paksi minor, paksi major 90 darjah. Okey. Paksi minor separuh daripada paksi minor akan membentuk bulatan kecil sebelah dalam untuk paksi minor, dan separuh daripada paksi major yang panjang, separuh adalah jari untuk bulatan yang besar atau bulatan major. Jadi lebar atau panjang elips adalah paksi major dan tinggi elips adalah paksi minor. Itu saja untuk pengenalan bagi bentuk elips. Jadi untuk tutorial kita, bagaimana untuk melukis elips menggunakan kaedah geometri. Kita ada kaedah bulatan pusat, kaedah segi empat, dan juga kaedah empat pusat. Okey, kita akan buat tutorial untuk ketiga-tiga kaedah geometri tersebut. Okey, kaedah yang pertama. Membuat elips menggunakan kaedah bulatan sepusat. Seperti yang telah diterangkan tadi, elips terbentuk daripada dua paksi, iaitu paksi major dan paksi minor. Yang mana paksi major yang diberi adalah 110 mm paksi major dan paksi minor 70. Bermaksud paksi major dari hujung ini ke hujung ini yang melintang 110 mm jika separuh adalah 55 mm. Paksi minor 70 jika separuh adalah 35 mm. Okey, ini adalah radius atau jejari bulatan paksi major, dan ini adalah 35 adalah jejari bulatan paksi minor. Okey, dengan menggunakan jangka lukis,
Okey, dengan menggunakan jangka lukis. Buat bulatan binaan kehitaman 2H untuk paksi meja dan juga jejari 35 mm untuk bulatan paksi minor. Okey. Daripada paksi minor, daripada bulatan paksi minor, kita akan dapat 4 sukuan, 1 sukuan, 2 sukuan, 3 sukuan, 4 sukuan. Kita jelaskan sedikit dengan memanjangkan paksi minor, garisan binaan terus ke sebelah atas dan sebelah bawah. Okey, jelas ada 4 sukuan. 1, 2, 3, 4. Setiap sukuan ni kita bahagikan kepada 3 bahagian yang sama besar. Satu sukuan sudut dia 90 darjah. Jadi untuk dapatkan 3 sukuan, kita bahagikan 90 darjah kepada 3, 30 setiap satu bahagian. Bagaimana untuk bahagikan satu sukuan ini pada 3 bahagian? 3 sudut seperti ini. Ambil jejari paksi meja, jarum jangka lukis di sebelah hujung, okey, buat lekuk di sebelah atas. Okey, jarum di atas, silangkan seperti ini. Jadi dapat 1, 2, 3 bahagian. Buat juga di sebelah yang lain. Dari atas, dari tepi garisan binaan atau lengkung binaan. Okey. Setelah itu, daripada lengkung tadi yang bersilang, garis ke pusat bulatan dan terus sambungkan hingga ke sukuan yang lain. Lagi, selesaikan sehingga habis.
garisan binaan. Okey, seperti ini. Satu sekuan kita bahagikan kepada 3. Jadi kalau ada 4 sekuan, bermaksud ada 3 darab 4, 12 bahagian. Okey, perlu diingat, elips, ketinggian elips adalah paksi minor atau bulatan minor. Lebar elips adalah paksi major. Jadi kita akan buat bentuk elips seperti ini. Tapi kita sudah dapat 4 titik, iaitu titik untuk 2 titik. Ini untuk tinggi elips. Dan ini untuk lebar elips. Tetapi tugas kita adalah untuk mencari di mana titik-titik elips di antara paksi major dan ke paksi minor. Di antara ni, di mana titik-titik elips yang sebenar. Jadi bagaimana untuk kita cari? Caranya mudah saja. Kita guna T-square. Okey, kita guna set square. Guna gabungan set square, yang mana satu kita jadikan sebagai landasan dan satu lagi untuk kita gerakkan. Okey, pastikan satu set square yang kita hendak gerakkan betul-betul sama pada garisan paksi major, dan satu lagi set square kita jadikan sebagai landasan. Yang set square yang kita jadikan landasan ini kita tetapkan kedudukan, jangan gerakkan. Yang ini, set square yang kita gerakkan ini yang akan berubah. Yang ini kita tetapkan. Okey. Lihat pada paksi minor. Okey, paksi minor. Di sini. Kemudian pada titik pembahagi tadi, pembahagi 3 bahagian, di sini kita buatkan garisan melintang. Begini. Dan juga di sebelah kiri dan kanan. Okey. Kemudian
di sebelah bawah. Sini satu, sini, kiri dan kanan. Okey. Kemudian di sebelah bawah. Kiri dan kanan. Di sini sudah. Di bawah. Kiri dan kanan. Kemudian di sebelah bawah paksi minor. Jadi kita akan dapat begini. Okey. Selari dengan paksi major. Okey, pembahagi yang kena pada bulatan minor, kita akan buat garisan melintang kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Begitu juga di bawah. Pembahagi yang bersilang dengan garis bulatan minor, kita buat garisan melintang. Manakala pembahagi yang bersilang dengan bulatan major, bulatan yang besar, pembahagi yang bersilang dengan bulatan major, kita akan buat garisan mendegak selari dengan paksi minor. Menegak, menegak, menegak. Seperti apa? Okey. Kita selarikan. Untuk memudahkan kita guna T-square. Ini adalah T-square. Guna gabungan dengan set square. Kita selarikan dengan paksi minor. Okey, selarikan dengan paksi minor yang menegak. Okey, jika kamu tak ada T-square, kamu boleh juga guna gabungan set square untuk buat landasan di sebelah bawah untuk kita gerakkan. Lebih baik jika kamu ada T-square. Okey, telah sama selari. Jadi pembahagi yang bersilang dengan bulatan major, kita buat garisan menegak. Seperti ini. Sehingga bersilang dengan garisan yang melintang tadi pada pembahagi yang sama untuk bulatan major dan juga bulatan minor. Okey. Buat juga di sebelah bawah. Garisan binaan. Okey. Pembahagi yang ini bulatan major. Buat garisan menegak sehingga bersilang. Seperti ini.
Okey, sebelah yang satu lagi bulatan meja menegak okey, bersilang di sini dan juga pembahagi yang satu lagi. Seperti ini. Boleh? Pada pembahagi yang sama, bersilang pada bulatan minor, buat garisan melentang. Yang bersilang pada bulatan meja, buat garisan menegak ke bawah. Pastikan bersilang dan berpasang-pasangan pada semua sukuan, keempat-empat sukuan. Jadi persilangan titik ini yang kita mahukan. Okey. Bermaksud bulatan meja, paksi meja, paksi minor, di antara itu persilangan ini adalah titik-titik elips. Sini sambung ke sini. Titik ini yang bersilang. Terus ke lebar sebelah kanan. Gerak semula ke bawah. Pembahagi yang bersilang. Sini. Terus gerak ke ketinggian elips sebelah bawah. Gerak lagi yang bersilang. Di sini. Di sini. Dan patah semula ke sisi meja yang satu lagi. Jadi kita akan sambungkan, buat garisan objek, sambungkan setiap titik-titik ini untuk membentuk bentuk elips. Okey, apakah alatan yang kita akan gunakan untuk buat garisan lengkung ini? Alatan yang kita akan gunakan adalah flexible curve atau pembaris boleh lentur. Ini adalah pembaris boleh lentur. Okey, pembaris boleh lentur. Ini akan memudahkan kamu untuk buat garisan lengkung seperti elips. Okey, kita buat garisan. Untuk memudahkan kita, kita buat ikut sukuan. Seperti ini, kita bentukkan pembaris boleh lentur kita. Atau flexible curve sehingga menyentuh dengan tepat semua titik-titik tadi. Seperti ini. Jika kita sudah pasti, kita boleh buat garisan objek kehitaman HB. Okey. Seperti ini. Setiap titik kita sambungkan dengan tepat.
titik ini dan hujung paksi meja. Okey, kita buat untuk square yang lain. Okey, baik. Seperti itu. Okey, kita sudah dapat separuh elips dan kita akan gunakan alatan yang lain. Yang ini kita gunakan flexible curve. Untuk yang sebelah bawah, separuh lagi kita akan menggunakan untuk saya akan tunjukkan satu lagi alatan, iaitu lengkung Perancis atau French curve. Ini adalah lengkung Perancis. Lengkung ini telah pun disetkan lekuk-lekuk yang biasa dibuat. Okey, biasa dilukis. Ada banyak bahagian. Jadi kita cuma pilih lekuk mana yang sesuai untuk kita punya titik paksi. Okey, seperti ini. Okey, seperti ini. Kaedah ini agak lebih sukar sebab kita perlu mencari titik lengkuk yang bersesuaian. Lebih mudah kita menggunakan flexible curve atau pembaris boleh lentur. Okey, sekarang kita telah dapat bahagian lekuk yang bersesuaian. Okey, seperti ini. Okey, kena pada titik. Okey, satu lagi. Okey. Jadi kamu boleh pilih sama ada menggunakan flexible curve atau pembaris boleh lentur yang lebih mudah digunakan, atau menggunakan lengkung Perancis atau French curve untuk membuat penyambungan titik-titik elips. Ini adalah bentuk elips yang dikehendaki oleh soalan, iaitu paksi meja panjangnya 110 mm dan paksi minor panjangnya 70 mm. Bulatan paksi minor berjejari 35 mm dan jejari untuk bulatan paksi meja
adalah 55 mm. Baik, semoga kamu semua boleh buat dengan baik. Jangan lupa sokong channel ini dengan subscribe, like dan juga share video-video dalam channel ini supaya ilmu yang diajar lebih berkembang dan memberi manfaat kepada ramai orang. Dan jangan lupa tekan butang berbentuk loceng, butang notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Okay, jika ada apa-apa pertanyaan atau cadangan, boleh tulis di ruangan komen. Okay, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.